tazkirah kita pada petang ini, dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi izam syallahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang semati silakan Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga yang silakan Fadil Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid Sidang Jemaah, sidang jemaah solat zuhur kita pada petang ini. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini, pada petang ini, untuk kita sambung sedikit lagi pembahasan terdapat dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang akan mati ataupun telah mati, dan juga urusan-urusan akhirat. Kita berada di muka surat 57, di mana waqala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, kana Ibrahim alaihi salatu wasalam rajulan ghayuran. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, dia merupakan seorang lelaki yang cemburu. Ni kata Ibn Abbas, kana Ibrahim alaihissalam rajulan ghayuran wa kana lahu baitun yata'abbadu bihi. Dan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia ada satu macam bilik lah, bilik dalam rumahnya yang digunakan khusus untuk dia beribadah dan juga memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza kharaja aqlaqahu, bila dia keluar daripada bilik itu maka dia akan mengunci bilik itu. Bila dia keluar daripada bilik tempat dia macam suluk dia kan, tempat ibadah tadi, dia akan kuncilah. Dia tak nak orang lain masuk dalam bilik itu. Para ja'azatil yaum fa izan huwa birajulin fi jawfil bait. Satu hari, tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS dia keluar daripada bilik dia kan, kemudian dia kembali semula ke bilik dia. Dia dapati dalam bilik itu terdapatnya seorang lelaki, tetap lelaki dalam bilik dia. Faizan huwa birajulin fi jawfil bait. Tiba-tiba ada laki-laki dalam bilik itu, pertengahan bilik. Lalu Nabi Ibrahim AS pun berkata, man adkhaluka dari, siapa yang memasukkan kamu ke dalam bilikku ataupun rumahku? Siapa yang memasukkan kamu ke dalam bilik ataupun dalam rumahku ni? Tiba-tiba engkau ada dalam bilik aku. Lalu berkata laki-laki itu, faqala adkhalaniha rabbaha, aku dimasukkan akannya oleh pemilik bilik ini. Aku dimasukkan dalam bilik ini oleh pemilik bilik ataupun pemilik rumah. Maka Nabi Ibrahim AS pun berkata, ana rabbaha, aku pemilik dia. Akulah pemilik bilik ini, akulah pemilik rumah ini. Siapa yang membenarkan kamu masuk ke dalam rumah aku? Lalu berkatalah laki-laki itu, adkhalaniha man huwa amlaka biha minka. Yang memasukkan akan aku itu ialah orang-orang
ialah orang yang lebih memiliki akannya daripada engkau. Jadi maknanya ada yang lebih memiliki rumah itu atau pemilik itu daripada Nabi Ibrahim AS. Qala berkata ya, paman anta minal malaikah. Maka Nabi Ibrahim AS kata, kalau macam tu maknanya engkau ni malaikat lah. Kalau macam tu engkau ni malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berkata, ana malakul maut, akulah malaikat maut. Dia kata, aku malaikat maut. Dan aku mendapat perintah daripada Tuhanku. Maknanya pemilik kepada bilik ini, pemilik kepada rumah ini, pemilik kepada alam ini itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang sebenarnya memasukkan aku ke dalam bilik ini. Qala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, atas ta'ina antariyani surah allati taqbidu fiha ruhul mu'min. Adakah engkau mampu menunjukkan kepadaku, wahai malaikat maut, akan rupa engkau ketika kamu mencabut akan ruh orang yang beriman. Jadi setelah malaikat maut tadi memperkenalkan diri dia kepada Nabi Ibrahim AS, lalu Nabi Ibrahim AS minta kepada malaikat maut menunjukkan akan rupa dia ketika dia mencabut akan ruh orang yang beriman. Kata, qala berkata ya na'am, boleh. Dia kata tak ada masalah. Summa iltafata Ibrahim faizan huwa bisyabin fazukira min husnul wajhi. Kemudian Nabi Ibrahim pun berpaling, balingkan mukanya dalam satu arah. Tiba-tiba malaikat maut tadi berubahlah mukanya menjadi seorang pemuda yang husnul wajhi, pemuda yang cantik muka dia lah, cantik pala rupa dia macam tu. Wa husnu siyabihi, dan bagus pakaian dia. Wa tibu rahi hatihi, kemudian wangi dia punya bau dia. Wangi bau dia, baju dia pun cantik lawa, dan mukanya pun cantik lah lawa. Macam tu kan? Faqala, maka berkatalah ya malakal maut, lau lam yalqil mu'min indal maut illa suratika lakana hasbuh summa qubida rahu. Wahai malaikat maut, seandainya diperoleh oleh orang yang beriman di ketika kematiannya akan rupa engkau ini, nescaya ianya memada baginya. Wahai malaikat maut, kalau seandainya orang beriman dia melihat akan rupa engkau ketika engkau mencabut akan roh orang beriman ni, nescaya mermadalah, mana cukuplah macam tu. Cukuplah. Mana tengok muka pun dah okey dah, tak ada masalah. Belum lagi mendapat balasan-balasan baik, balasan macam syurga, nikmat syurga dan sebagainya yang telah pun disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Summa qubida ruhu, kemudian lalu dicabut akan ruh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cerita ni nak menunjukkan pada kita bagaimana rupalah malaikat maut tadi ketika dia mencabut akan ruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Sedangkan kalau malaikat maut tadi mencabut akan ruh orang yang tidak beriman, maka rupa dia akan rupa lain lah, sebagaimana disebut dalam hadis yang sebelum ini, di mana rupa dia adalah insan aswad, yang mana rupa dia seperti manusia yang berwarna hitam, rupa warna hitam. Kemudian kaki dia tadi ke bawah bumi, dan kepalanya tadi menjulang sampai ke langit, dan rupa dia tu ada seburuk-buruk rupa lah. Tu kalau gambaran lah suasana keadaan dia ketika dia mencabut akan ruh orang yang engkar ataupun orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala, orang yang kafir dan sebagainya. Baik, kemudian qala ulama beliau telah berkatalah ulama kami rahimahullah ta'ala telah memberi rahmat Allah Ta'ala atas mereka itu, la tata'ajjub min kauni malakal maut yara ala surataini li syakhsaini. Berkatalah ulama kami, dia kata, mereka berkata, janganlah kamu ta'ajub, janganlah kamu hairan bagaimana keadaan malaikat maut tadi, yang kamu lihat rupa dia boleh berubah menjadi dua rupa. Dia boleh berubah menjadi dua rupa. Ala surataini,
Bila dia menarik nyawa orang yang tidak beriman, rupa dia lain. Kemudian bila dia menarik ruh ataupun orang yang beriman ni, maka rupa dia lain. Rupa dia secantik-cantik rupa dan sebagainya. Jadi oleh itu kata ulama, la tata'ajjub, jangan kamu takjublah perkara tadi. Kerana malaikat tadi boleh berubah-ubah muka dia. Kenapa? Kerana fama zalika illa mislu ma yusibul insan. Kerana hal tadi dia tak lebih juga sama seperti berlaku kepada manusia, kata ulama. Sebagaimana manusia yang boleh berubah rupa dia, maksudnya daripada sihat, taghyiru khalqi, yang mana manusia ada berubah keadaan dia daripada sihat, kemudian daripada sakit, kemudian ada yang kecil, ada besar, ada pemuda, ada tua dan sebagainya. Begitu juga manusia ada yang rupa dia jernih, muka dia cantik lawa disebabkan dia melazimkan akan mandi, disebabkan oleh banyak dia mandi maka muka dia cantik lawa dan sebagainya. Begitu juga kalau ada orang itu kalau terkena panas matahari maka rupa dia dalam keadaan hitam. Dan bagaimana kalau kita berjemur di atas pada panas matahari, tuan-tuan, sudah tentu muka kita akan hitamlah. Jadi tuan-tuan, perubahan-perubahan yang berlaku pada manusia ini kan sama juga perubahan yang berlaku kepada malaikat. Jadi malaikat maut tadi dia akan mengubah rupa dia bila mencabut orang nyawa, orang beriman dengan orang kafir berbeza kan keadaan tadi. Jadi begitu juga dengan keadaan diri kita. Kita ada masa sihat, ada masa sakit, kata musannif, ada masa kita kecil, waktu kita kecil, kemudian kita jadi besar, dewasa dan sebagainya. Kita ada masa kita muda, remaja dan kita tua dan sebagainya. Begitu juga ada masanya badan kita ni penuh dengan daki, penuh dengan kotoran. Bila kita lazimkan kita mandi, maka badan kita bersih. Kemudian apabila kita berada di panas matahari, maka muka kita akan hitam legam kena panas matahari. Jadi kalau kita duduk dalam bilik je, duduk dalam aircon dan sebagainya, maka kita muka kita cantik dan sebagainya, bersih. Begitu jugalah yang berlaku pada malaikat itu. Tetapi kata musannif, dia kata terdapat perbezaan. Walaupun begitu ada perbezaan antara malaikat maut itu dengan manusia. Di mana malaikat maut tadi dia kata al malaikatu alaihi salatu wasalam yajri alaihi minhum fil yaumil wahid wa sa'al wahid. Di mana malaikat tadi berubah mukanya daripada satu saat kepada satu saat yang lain. Walam wa in lam yajri zahaza al insan. Tetapi kepada manusia dia berbeza. Kerana manusia ni dia punya perubahan tu makan masa, mutaba'adah dia kata. Makan masa, kemudian wasidina mutawalah. Umur yang orang kata panjang baru kita berubahlah keadaan fizikal kita, bentuk badan kita dan sebagainya. Bentuk badan kita ni tak ada anytime orang kata hari tu sihat, hari tu sakit. Jam tu juga saat, jam tu juga sakit, tak ada. Dia akan makan masa lah. Ada masa kita sihat, lepas tu kita sakit, semakin sakit pun tak adalah orang kata cepat-cepat sihat, tidak. Dia akan masa juga, makan masa sakit sehari dua dan sebagainya. Lepas tu ada yang masa sakit seminggu dan sebagainya, lepas tu baru sihat dan sebagainya. Tetapi malaikat maut tadi dia berubah cepat masanya, saat demi saat, kan? Sesatu saat dia berubah dalam muka yang baik. Kemudian satu saat lagi dia berubah dalam masa yang muka yang buruk, yang jelek dan sebagainya. Itu yang berlakulah kata musannif kepada malaikat maut, tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Kemudian seterusnya kita masuk bab yang kedua, bab yang seterusnya itulah bab pada menyatakan malaikat maut itu kemudian malaikat maut itu mencabut nyawa roh-roh orang yang beriman dan makhluk. Kemudian malaikat tadi berdiri ataupun duduk pada setiap hari, fi kulli yaumin, setiap hari sebanyak 5 kali. Jadi duduk memperhatikan diri kita, tuan-tuan. Allah SWT menyebut dalam Quran, dia kata kul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Dan katakanlah oleh Muhammad, malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu pasti akan menarik nyawa kamu.
Diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan qala iza qubida malakul maut ruhul mu'min qama ala atbatil bab wa ahli baiti dajatun. Baik. Disebut oleh Ibnu Umar, dia kata apabila malaikat maut tadi mencabut akan ruh kan orang yang beriman, maka dia akan berdiri pada ambang pintu. Dia akan berdiri pada ambang pintu. Padahal ahli keluarga kepada orang yang beriman tadi, mereka semuanya dalam keadaan ribut. Ribut mana? Kecoh lah. Kecoh disebabkan oleh kematian seseorang daripada ahli keluarga mereka. Ada di kalangan mereka tadi yang memukul-mukul akan muka dia. Di kalangan ahli keluarga tadi, bila dia nampak ahli keluarga dia meninggal dunia, kan kata Musannaf, kata Ibn Umar, dia kata ada di kalangan mereka tadi yang memukul-mukul akan muka dia. Kemudian ada pula mereka itu yang menarik-narik rambut dia. Disebabkan oleh macam terkejutlah dengan kematian dia. Kemudian ada pula yang menyuruh, ya wahai celakanya, wahai celakanya, wahai malang dia. Lalu malaikat maut pun berkata, dia kata bima hazan nazak. Kenapa kalian merasa sedih ataupun kalian merasa gusar di atas kematian salah seorang daripada ahli keluarga sekalian ini? Allah, maka demi Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak mengurangkan salah seorang daripada kamu pun akan umur, kata malaikat maut. Bukan aku yang mengurangkan akan umur, kemudian bukan aku yang menghilangkan rezeki. Wala zahabtu li ahadin minkum bi rizqin, bukan aku yang mengurangkan rezeki kamu. Dan bukan aku yang kata malaikat, bukan aku ini yang menzalimkan diri kamu, dia kata. Tetapi naklah kamu tahu kan, sesungguhnya aku ni yang diperintahkan, dia kata malaikat maut, dia kata fa inni wallahu ma'mur, aku ni sebenarnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas aku ialah mencabutkan nyawa. Oleh kamu janganlah kamu sedih. Janganlah kamu sedih, janganlah kamu gusar, janganlah kamu menyalahkan diri aku, kata malaikat maut. Wa in kana zalika 'ala maitikum fa innahu fi zalika makhur. Kalau seandainya kamu nak menyalahkan si mati, maka sesungguhnya si mati pun dia tak bernyawa lagi. Kamu nak salahkan aku pun tak boleh. Kerana aku ni diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabutkan nyawa. Kemudian kamu nak menyalahkan si mati, memang tak boleh nak salahkan si mati. Kerana si mati pun dia tak ada kekuasaan lagi dan tak berdaya lagi. Wa in kana zalika ala rabbikum, kalau kamu nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala, fa antum bihi kufrah. Kalau kamu nak salahkan Allah Taala pun tak boleh. Nanti kamu akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna li fikum udatun summa udatun, maka semuanya bagi aku akan kembali, tugas aku mencabut nyawa. So kata malaikat maut, jangan salahkan aku, kan? Jangan kamu salahkan aku, kerana aku ni tugas aku cabut nyawa. Kemudian kamu jangan salahkan si mati. Si mati memang tak bernyawa dah mati dah, nak salahkan apa lagi? Kemudian kamu jangan salahkan Tuhan. Nak salahkan Tuhan pun tak boleh. Nanti kamu akan kufur dengan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna li fikum udatun, maka sesungguhnya aku bagi kamu itu aku akan sentiasa kembali. Aku akan pergi kembali semula. Aku akan pergi kembali semula. Aku akan pergi datang balik, tengok siapa yang belum mati aku akan cabut nyawanya. Kemudian aku pergi, kemudian akan datang, aku datang semula. Tengok ahli keluarga kamu tu mana? Ahli keluarga kamu tu yang akan aku cabut nyawanya. Kata malaikat maut. Falau annahum yarau makanahu aw yasma'una kalamahu lazahalu ala maitikum. Maka jikalau seandainya kamu melihat akan tempat berdirinya malaikat maut dan kamu mendengar akan percakapan malaikat maut, nescaya kamu tidak akan peduli lagi siapa yang mati di kalangan ahli keluarga kamu. Dan kamu semua akan menangisi di atas diri kamu sendiri, kata malaikat maut. Ini ucapan daripada malaikat maut, maknanya kamu jangan salahkan diri aku.
Kalau seandainya kamu melihat akan tempat aku berdiri ini, kamu dapat melihat akan batang tubuh aku, dan kamu dapat mendengar apa yang aku cakapkan, nescaya kamu akan tidak peduli lagi terhadap siapa pun yang mati di kalangan ahli keluarga kamu. Kenapa? Kerana kamu akan menyebut terhadap diri kamu sendiri, dan kamu akan menangisilah atas diri kamu sendiri itu. Sebab apa? Kan? Sebab apa? Kita tak tahu macam mana keadaan kita besok. Bekalan kita macam mana? Cukup ke tak cukup? Macam tu. Mereka mau kata aku senang aja, tugas aku senang aja, sampai ketika masanya aku tak ada nyawa kau. Sama ada kau semayang ke, kau tak semayang ke, kau berzikir ke, tak berzikir ke, kau minyak ke, kau berzina ke, sebagainya. Kan? Aku tak peduli apa yang kamu buat masa tu. Tugas aku ialah mencabut nyawa. Nasiblah. Kalau kamu masa tu tengah buat benda yang baik, alhamdulillah lah. Kalau kamu masa tu tengah buat benda yang tak elok, nasiblah diri kamu matilah keadaan buruk. Baik. Baik, seterusnya tuan-tuan, diriwayatkan daripadanya juga, daripada Anas bin Malik. Okey, riwayat daripada Anas bin Malik pula menyatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min baitin illa walakal maut yakifu ala babihi fi kulli yawmin 5 marat. Tiada daripada satu rumah kecuali baginya malaikat maut yang berdiri ia pada pintunya pada setiap hari sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Tiada daripada mana-mana rumah kecuali berdiri pada setiap pintu rumah kamu itu sebanyak 5 kali. Malaikat maut dia akan berdiri duduk kan di depan rumah kita. Fa iza wujidal insan qad nafaza aqluhu wa in qata ajaluhu alqiya alaihi ghamaratil maut. Maka apabila didapati tuan-tuan manusia apabila telah habis akan rezeki dia, makanan yang telah habis, kemudian telah terputuslah ajal dia, maka orang manusia tadi akan mengalami tekanan demi tekanan disebabkan oleh kematian. Kemudian dia pula diliputi akan segala kesusahan. Kemudian pula dihimpit dengan segala tekanan. Wa min ahli baiti, dan ada di kalangan ahli bait di masa itu, ahli rumah dia, mereka itu akan mengurai-ngurai kan, menarik-narik akan rambut mereka. Kemudian ada pula yang memukul-mukul akan wajah mereka. Kemudian ada pula akan menangisi dengan kesedihan. Dan ada di kalangan mereka itu yang berteriak-teriak. Berteriak-teriaklah, wahai celakanya, wahai celakanya. Maka lalu malaikat maut pun berkata, wa yaqulu malakul maut wailakum mimma faza'a wa mimma nazam. Celakalah kamu daripada apa sebab yang kamu ni semuanya menjadi kaget, ataupun kamu ni merasa gusar. Kenapa kamu ni kesedih? Kenapa kamu ni gusar? Kenapa kamu ni kecewa? Maka malaikat maut dia kata, ma azhabtu li ahadin minkum rizqa. Aku tidak menghilangkan seorang daripada kamu itu rezeki dia. Bukan aku yang hilangkan rezeki kamu. Kemudian bukan aku yang memendekkan umur kamu. Kemudian tidak aku datang kepada kamu melainkan aku diperintahkan. Dan tiada aku mengqabad ataupun menarik ke roh kecuali setelah aku melihat dalam buku daftar. Kata malaikat maut, aku tak cabut nyawa seorang tadi melainkan aku dah lihat dalam buku daftar bahawa orang ini akan mati sekian hari bulan, sekian tarikh hari bulan sekian. Wa inna li fikum hudah, dan sesungguhnya bagi kamu itu aku pasti akan kembali. Kemudian summa udah, dan aku pasti akan kembali. Hatta la baqa minkum ahada, sehingga tidak akan tinggal lagi salah seorang pun daripada kamu. Sebab apa? Sebab aku telah menarik nyawa seorang demi seorang di kalangan kamu. Iaitu ni kata ataupun peringatan daripada malaikat maut, yang beri peringatan pada kita. So mana kita tak boleh lari ke mana-mana lah. Nak lari ke mana? Ke gunung, ke lurah, ke lembah, naik ke angkasa selepas, masuk dalam tanah, masuk dalam batu, masuk dalam tirai besi dan sebagainya.
Tak ada tempat lagi kita daripada malaikat maut. Ke mana sahaja, walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu berada dalam tempat yang tembok yang kuat dan kukuh, sudah tentu malaikat tadi akan mendapatkan kamu. Dia akan kembali semula. Dia akan kembali semula. Siapa yang boleh mati, dia akan datang balik. Dia akan datang untuk menarik nyawa. Mula dia akan tarik nyawa si A, kan? Lepas tu dia akan pergi. Kemudian dia akan datang semula untuk menarik nyawa si B. Kemudian dia akan pergi. Kemudian dia akan datang semula untuk menarik nyawa si C. Sampailah habis satu rumah itu meninggal dunia, dan sampai habislah satu kampung, satu negara, satu dunia, dan akhirnya besok semua akan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. So malaikat kata, jangan salahkan aku, kata malaikat maut. Jangan salah aku. Sebab apa? Aku ni diperintahkan. Aku diperintah oleh Allah. Bukan aku saja-saja nak cabut kekasih kamu, orang kesayangan kamu, isteri kamu, anak-anak kamu, suami kamu, ahli keluarga kamu, ayah kamu. Aku ialah hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So jangan salahkan aku, kata malaikat maut. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad an abihi qala nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila malakil maut inda ra'si rajulin min ansar. Satu hari tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu hari dia melihat malaikat maut di sisi kepala seorang daripada lelaki Ansar. Satu hari tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat maut, dia duduk pada sisi lelaki daripada seorang lelaki Ansar. Lelaki Ansar ni orang yang berimanlah kepada Allah Taala. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkatalah pada malaikat maut, irfiq bisahibi fa innahul mu'min. Dia kata, maka bersabda Rasulullah SAW, wahai malaikat maut, berlemah lembutlah kamu dengan sahabat aku, kerana sahabat aku ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan daripada malaikat maut? Faqala malaikat maut, maka berkatalah malaikat maut, ya Muhammad, tib nafsa wa qarra aina fa inni bi kulli mu'min bi mu'mini rafiq. Wahai malaikat maut, kan, hendaklah kamu tahu, wahai malaikat maut, itulah kekasihku, itulah orang yang kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, wahai orang kesayangan Allah Taala, wahai cahaya mataku, maka sungguhnya aku dengan setiap orang beriman itu, aku memang selalu berlemah lembut. Kata malaikat maut, setiap orang beriman aku akan tarik nyawanya dalam keadaan rafiq, dalam keadaan lemah lembut. Wa'lam, dan ketahui olehmu, sesungguhnya tiada daripada satu keluarga pun, sama ada di lembah, di lautan, di gunung ganang dan sebagainya, illa kecuali wa ana atusafihum, kecuali aku sentiasa berjabat tangan dengan mereka itu dalam setiap hari, fi kulli yawmin khamsal marat. Setiap hari malaikat maut berjabat tangan dengan kita tuan-tuan sebanyak 5 kali. Hatta sehingga la ana arifu bisaghirihim, sehingga aku kenal siapa yang kecil di kalangan ahli keluarga kamu, wa kabiruhum, dan siapa yang paling besar. Siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar daripada anak kita, berapa orang anak kita, kan, siapa orang yang kita kasih, kita sayang dan sebagainya, semua dikenal oleh malaikat maut. Semua malaikat maut kenal. Ni anak siapa, kan, ni anak siapa, ni anak siapa. Dia tahu dia semua. Sebab apa? Dia berjabat tangan dengan setiap makhluk ini tuan-tuan, setiap hari 5 kali. Setiap hari dia 5 kali. Cuma kita tak tahulah, tak nampak kan. Kata musannaf, wa anna atusafihum, aku berjabat tangan dengannya fi kulli yaumin, dalam setiap hari itu sebanyak 5 kali. Tapi kita tak rasalah. Tak rasalah. Kalau rasa kan, tak tahu macam mana tuan-tuan. Malaikat maut tadi. Jadi hatta la'anna a'rifu saghirihim, sehingga aku kenal siapa yang paling kecil di kalangan ahli keluarga kamu, wa kabirihim, dan siapa yang paling besar di kalangan mereka. Wallah,
wallahi ya Muhammad, law inni aradtu an aqbida ruhul ma'udah ma qaddartu ala zalika hatta yakuna Allah wa huwa amirun biqabdiha. Wallah, demi Allah ya Muhammad, sesungguhnya jikalau seandainya aku berkehendak bahawa aku menarik akan ruh seekor nyamuk, wahai Muhammad, jikalau sesungguhnya aku berkehendak bahawa nak menarik akan ruh seekor nyamuk, maqardartu ala zalika, nescaya aku tidak mampu melakukan demikian, hatta yakunallah, sehingga Allah Subhanahu wa taala wa amir, Allah taala memerintahkan biqabdiha, untuk menarik akan ruhnya. Aku tak akan melakukan benda itu sehingga aku diperintahkan, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menarikkan ruh, baru aku tarik. Kata malaikat maut. Qala Syekh al-Muallif, berkata oleh Syekh pengarang, dia kata wa fi hadzal khabar ma yadullu ala anna malaikat maut wa huwa al-muwakkil biqabdi kullu ziruh. Dan daripada ini khabar ditunjuki bahawa sesungguhnya malaikat maut itulah dialah yang diwakilkan, muwakkil dialah yang diwakilkan untuk menarik ataupun mencabut setiap yang mempunyai ruh. Wa antasrifahu kulluh, dan bahawa dia mengambil tindakan semua tadi bi amrillah, semuanya dengan urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehingga penciptaannya sesuatu benda, sehinggalah kepada segala perbuatan sesuatu benda itu, semua tadi tentang semuanya di atas perintah daripada Allah taala dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya jelaslah pada kita bahawa malaikat maut tu tak cabut kecuali dengan izin Allah. Kan? Kalau tak ada izin daripada Allah taala, aku tak cabut. Kata malaikat maut. Hatta kata cabut nyamuk tadi kan, walaupun nyamuk sekalipun. Walaupun nyamuk yang kecil itu pun aku tak akan cabut roh dia, kecuali ada izin ataupun perintah daripada Allah, baru akan aku cabut. Macam tu. Itulah tuan-tuan keterangan perkongsian yang kita kongsi pada petang ini. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perkongsian yang kita dapat kongsi, mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberi manfaat insya-Allah, dan juga pedoman insya-Allah untuk diri kita pada petang. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.